Kalau kita nak kaji dari segi al-i'jazul ilmi, memang banyak ya bukti-bukti yang boleh kita jumpa. Sebab itulah kalau kita dapati orang-orang dalam golongan saintis di barat yang mengkaji Al-Quran ataupun yang mengkaji sains dengan kita katakan dengan kajian yang objektif, akhirnya mereka akan berjumpa dengan kebenaran yang ada di dalam agama. Macam cerita cerita Laut Mati, cerita peperangan di antara Rom dan Parsi itu yang kita dah pernah dengar kan ya, yang mana Tuhan cerita dalam Quran itu cerita pertarungan di antara Rom dan Parsi. Boleh baca Rom kan ya, tentera Rom itu telah dikalahkan oleh tentera Parsi, tetapi Tuhan kata mereka akan dikalahkan kembali. Di mana mereka akan dikalahkan? 1400 tahun dulu Tuhan sebut fi adnal ardi, di satu kawasan bumi yang paling rendah. Pada masa itu mana ada alat yang nak boleh test dari segi ketinggian ataupun kedudukan suatu tempat dari segi arah laut, dan sekali kita nak kira dari segi kedudukan suatu tempat itu. Dan terbukti pada hari ini kajian geografi menunjukkan kawasan Laut Mati Al-Bahrul Mayyit itu adalah kawasan yang paling rendah sekali di dunia. Sebab dia berada di bawah paras laut. Saya tak ingat berapa ratus ada di tahap meter, tetapi itulah kawasan yang paling rendah di dunia. Dan kajian sejarah juga menunjukkan bahawa di situlah tentera Rom dan Parsi berperang, yang mana akhirnya yang pada awalnya Parsi kalahkan Rom, kemudiannya pada peperangan yang berikutnya itu Rom telah mengalahkan Parsi. Jadi dalam Quran itu kalau kita nak cari dari segi itulah dari segi i'jaz, memang banyak yang kita boleh berjumpa. Bahkan ayat-ayat Al-Quran ini sepatutnya menjadi asas kepada saintis-saintis Muslim ini untuk mengkaji fenomena-fenomena yang berlaku di dalam alam. Okey, itu yang pertama dia kata tuan, iaitulah tauhid. Jadi kerana itulah kita sepatutnya menghargai dari segi tauhid ataupun akidah yang kita peroleh. Karena hari ini kita dapati generasi muda di kalangan orang Islam dalam negara kita yang kurang menghargai dari segi nikmat iman yang telah Allah kurniakan untuk mereka. Kerana kita ni kita katakan apa tu? Kita ni adalah generasi yang menerima Islam sebagai satu warisan. Jadi memang dari segi psikologinya manusia ni tuan, bila dia dapat satu benda secara percuma, kadang-kadang kita tak menghargai pemberian tersebut. Kan sebab itulah orang komplain dulu kerajaan Selangor nak bagi air free, dia kata tak boleh bagi, nanti membalik. Kan kalau dulu dia basuh kereta seminggu sekali ataupun dua minggu sekali, dia kata dapat air free ni, dia dia basuh 3 hari sekali ataupun 3 kali seminggu dia basuh kereta. Tak tahulah itu tuan-tuan, tapi bagi saya dia nak bagi free, saya ambil lah. Tak payah nak komplain lah, kita terima saja orang nak bagi kan. Okay. Jadi di situ jadi bila ada di kalangan kita, bila kita sampai kepada satu tahap kita tidak menghargai nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, maka akhirnya akan timbullah masalah. Yang terbaru ni, malam saya tengok video klip yang menunjukkan sekumpulan anak gadis yang kita kata mungkin umur belasan tahun lah ataupun awal 20-an, yang bercakapnya menggunakan logat Terengganu yang ramai-ramai pakat duduk minum arak dalam YouTube dengan bangganya tuan-tuan. Hari itulah kita katakan memang jelas dah tanda-tanda akhir zaman yang Nabi sebut itu, yang mana di akhir zaman yang Nabi kata orang berbangga untuk menunjukkan maksiat, untuk menzahirkan maksiat yang mereka lakukan. Dalam video klip lebih kurang 1 minit atau 1 minit setengah macam tu lah, saya tengok, ya Allah, apa nak jadi dengan anak-anak bangsa kita dengan angkat araknya, cheersnya, buka pinnya, tiger dan sebagainya. Tapi cakap pada dengan bukat tadi tuan. Jadi itu tak apa tangis sikit. Dengan kampung sangat. Tapi itu yang kita nak gambarkan hari ini tuan. Kalau dulu orang tu kata apa, datang KL saja boleh ni, tapi hari ini tuan, kerosakan dalam masyarakat bukan saja di Kuala Lumpur. Di mana-mana saja berlaku pada hari ini. Jadi itulah betul. Bila anak muda kita tidak menghargai nikmat iman tersebut, maka disitulah yang menyebabkan masalah tekanan jiwa yang sedang berlaku kepada generasi muda kita memang semakin tinggi. Kerana itu dalam statistik dia tunjuk apa tuan-tuan? Dalam kajian yang dibuat pada tahun 2006, pada tahun 1996,
Dia kata apa tuan? Dalam kalangan generasi muda yang umur 16 hingga 19 tahun, ya, pada tahun 2006 ada 13% saja di kalangan kelompok ini yang berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Tetapi kajian 2006 20.3%. Maknanya 100 orang anak muda itu tuan, bermakna 20 itu berhadapan dengan masalah mental. Masalah mental ni bukan sepak tim sepanjang tengah jalan saja tuan, tapi masalah mental ni maknanya itu yang memberontak, yang ibu bapa tegur keluar lari daripada rumah, yang bila ibu bapa tegur melawan. Hari ni macam-macam benda yang kita dengar. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah fikirkan benda tersebut boleh berlaku. Kemudian yang kedua, dia kata apa? Al-ilmu. Cara untuk kita nak memperolehi ketenangan jiwa adalah dengan ilmu pengetahuan. Sebab apa? Fa innahu yashrahu sadr wa yusi'uhu hatta yakuna awsa'a min ad-dunya wal jahlu yurithu ad-dhiq wal hasr wal habs. Fa kullama ittasa'a ilmu al-'abdi insharaha sadrahu wattasa'a. وليس هذا لكل علم بل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم ريشا. Dia kata yang kedua, cara untuk kita nak memperolehi ketenangan jiwa adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu ni tuan, kalau kita lihat bagaimana yang disebutkan. Ada orang tu sebut kata ini hadis tapi apa yang saya dengarnya itu, kalau tak salah saya lah sekadar apa yang saya pengetahuan saya, ini adalah pesanan daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kita semua biasa dengar man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu. Siapa nak dunia dan akhirat secara bersama juga mesti dengan ilmu. Jadi maknanya tuan, kita nak berjaya di dunia, kita mesti ada ilmu. Nak berjaya di akhirat, kita mesti ada ilmu. Dan kalau nak berjaya dunia dan akhirat secara bersama juga mesti ada ilmu. Kerana ilmu ni tuan, dia membimbing kita. Jadi kan itulah dia kata di sini, ilmu yang paling pentingnya, kerana kadang-kadang tuan, kita perhatikan pada hari ini, kadang-kadang ada orang ilmunya tinggi, tetapi ilmu itu tidak membimbing dia untuk menjadi orang yang baik. Hari ini itu tuan, kadang-kadang berhadapan dengan orang yang bergelar profesor mungkin lebih bermasalah daripada berhadapan dengan orang yang tak ada gelaran profesor, tak ada PhD pun. Karena hari ini tuan, kita katakan hari ini manusia pada hari ini, kalau kita lihat dari segi perkembangan dunia hari ini, kita bukan berhadapan dengan masalah tak cukup ilmu. Kita bukan berhadapan dengan masalah kekurangan ilmu, tetapi kita berhadapan dengan masalah kekurangan apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai al-hikmah, iaitulah kebijaksanaan. Kalau dia dah dapat title profesor tuan, of course ilmu dia tinggi, tetapi hikmah itu lebih penting daripada ilmu. Tuan, saya tak tahulah tuan pernah mesyuarat tak dengan orang yang bergelar profesor. Tapi saya ni memang kerja saya tiap bulan bermesyuarat dengan golongan-golongan yang bertitle profesor. Pening kepala kita. Sampai nak ajak bertumbuk pun ada. Ni profesor ni tuan. Kan? Kita meeting di kampung, JKK kampung yang takat dulu dah 6 pun, kalau orang tak setuju pendapat dia, tak pernah dia bangun, jom tumbuk dulu. Ni bergelar profesor. Boleh mengambil tindakan yang sedemikian. Puncanya apa sih kita katakan tadi, apabila ilmu tidak membimbing. Ini sebab itulah dia kata di sini balil ilmul mawruth 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa huwal ilmun nafi', ilmu yang mampu memberi manfaat.